Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Jaga Taufik Ibrahim. Hari ini kita masih lagi bab 8, subtopik 8.2 atom dan nukleus. Okey. So kita flashback balik dalam bab 8 ni ke radioaktifan. Kita ada 4 subtopik, iaitu yang 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan, 8.2 atom dan nukleus, 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon, dan 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Jadi sebelum ni kita dah belajar 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan, dan pada hari ini kita akan belajar 8.2 atom dan nukleus. Okey, untuk subtopik 8.2 atom dan nukleus mempunyai dua hasil pembelajaran. Yang pertama, melakar struktur atom yang menunjukkan keadaan stabil, dan yang kedua, menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, kita pergi satu persatu. Sebelum tu kita pergi dahulu kepada atom. Apa itu atom? Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah jirim. Okey, dan jirim pula terdiri daripada zarah-zarah yang sangat seni, iaitu atom. Okey, so atom berasal daripada perkataan atomos, ataupun maksudnya tidak boleh dibahagi lagi. Okey, contohnya atom dalam besi. Okey, katakan besi ni pepejal. So atom dalam besi bentuknya macam ni lah. Okey, kalau atom dalam gas ataupun belon udara, okey, gas tu diisi dalam belon udara, jadi susunan atom dalam belon tersebut macam ni. So atom lah zarah yang sangat seni yang berada dalam jirim. Okey. Seterusnya, teori atom Dalton. Bagaimana teori berkaitan dengan atom ini diwujudkan? Pada tahun 1808, iaitu seorang tokoh John Dalton mengemukakan teori atom Dalton. Okey, memperkenalkan satu teori tentang struktur atom, mengatakan bahawa atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Okey, so selepas itu perkembangan sains seterusnya berjaya menemukan zarah yang lebih kecil lagi berbanding atom, iaitu yang terdapat dalam atom, iaitu proton, elektron dan neutron. Okey, so kita tengok sikit sejarah perkembangan atom dari teori atom Dalton sampailah ke sekarang ni lah. Okey, so kita pergi sedikit kepada sejarah perkembangan model atom. So daripada segi teori atom Dalton tadi, John Dalton mengatakan bahawa atom ini ialah jirim yang mempunyai jisim yang paling kecil sekali, yang tak boleh dibahagi lagi. Dan selepas itu dikemukakan pula oleh J.J. Thomson, mengatakan penemuannya dia menjumpai elektron dalam atom tersebut. Dan seterusnya Rutherford menemukan neutron dalam nukleus. Okey, dia menjumpai nukleus dan dalam nukleus tu ada neutron. Dan seterusnya Niels Bohr mengatakan bahawa elektron itu mengelilingi nukleus. Dan hasilnya pada zaman sekarang, kita belajar sekarang atom jenis macam ni lah. Okey, so di tengah tu ada neutron dan proton dan dikelilingi oleh elektron. Okey, ini ialah struktur atom yang kita guna sampai sekarang. So kita pergi sedikit, saya nak terangkan sedikit macam mana struktur atom. Okey, so inilah simple punya struktur atom. So di tengahnya ada zarah yang bercas positif, kita panggil sebagai proton, dan di tengah tu juga ialah zarah neutral yang tidak bercas, kita panggil sebagai neutron. So proton dan neutron ini duduk sekali dalam nukleus, kita panggil dia sebagai nukleus. Okey, dan di sekeliling tu ialah zarah yang bercas negatif mengelilingi nukleus. Okey, jika bilangan proton sama dengan bilangan elektron, kita akan katakan atom itu dalam keadaan neutral. Okey, bagaimana pula jika bilangan proton melebihi bilangan elektron, ataupun sebaliknya, sama ada elektron tu melebihi proton. So adakah atom itu dalam keadaan neutral? Okey, ni kita akan belajar selepas ini. Alright, so pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom akan menjadi zarah bercas. Okey, mula-mula tadi atom tidak bercas, neutral. So apabila berlaku pendermaan ataupun penerimaan elektron, atom itu akan menjadi bercas. Okey, dan dikenali sebagai ion. Okey, so katakan ni atom, okey, katakan dia menerima elektron ataupun dia menderma elektron, jadi atom tersebut akan dikenali sebagai ion. Okey, dan ion ini terbagi kepada dua, iaitu ion positif, kita panggil dia sebagai cation, dan yang kedua ialah ion negatif, kita panggil dia sebagai anion. Okey,
So kita pergi satu persatu. Ion positif ataupun cation. Okey, ion positif ataupun cation ni ialah atom yang menderma elektron membentuk ion positif. Okey, apabila dia menderma elektron. Contohnya pembentukan ion natrium Na+. Okey. Alright, so atom natrium Na ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya sodium. So zarah subatom, neutron dia ada 12, proton ada 11, elektron ada 11. So charge yang ada pada neutron ni neutral, tak ada charge. Proton charge 11, elektron ialah charge negatif 11. So charge yang pada atom natrium ni ialah kosong. Okey, 11 tolak 11 kosong lah. Okey, so macam mana dia nak jadikan ion natrium? Dia kena membuang satu elektron. Okey, jadilah macam ni. Okey, so dia buang satu elektron. Kita tengok kepada elektron tu. So neutron tetap 12, proton tetap 11, tapi elektron tu menjadi kurang. Okey, daripada 11 menjadi 10. Jadi charge yang terdapat pada proton tetap 11 dan charge pada elektron akan berkurang menjadi negatif 10. Jadi charge pada ion natrium akan menjadi positif 1. Jadi dia akan membentuk ion natrium ataupun natrium plus. Alright. Okey, so tu perbezaan dia lah. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada ion negatif ataupun anion. Anion ni akan terbentuk apabila atom itu menerima elektron dan membentuk ion negatif ataupun anion. Contohnya pembentukan ion klorida. Okay, Cl negatif. So atom klorin Cl, okay, asalnya ialah atom klorin, neutronnya ialah 18, charge-nya tak ada charge lah, neutron ni neutral. Proton 17, charge-nya tu positif 17. Elektron 17, charge-nya ialah negatif 17. So charge pada atom klorin ialah kosong, neutral lah. Okay, so macam mana dia nak jadi ion klorida? Dia kena menerima satu elektron. Okay, tengok di sebelah ni. So ion klorida Cl- ni mempunyai zarah subatom, neutronnya 18 tetap, protonnya pun tetap 17. So elektron akan bertambah daripada 17 menjadi 18. Okey, so bila elektron melebihi proton, okey, tengok dekat charge tu, dia akan menjadi negatif 1. Okey, so itulah pembentukan ion klorida, dia akan charge negatif. Okey, jadi Cl-. Alright, so itulah pembentukan ion positif dan ion negatif. So kita pergi pula kepada contoh soalan. Okay, saya ambil daripada buku teks sahaja. Jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi zarah P, Q, R, S dan T. Okey, ini bilangan elektron ataupun bilangan proton zarah P, Q, R, S, T. So proton ada 4, 12, 17, 29, elektron pula 4, 10, 18, 27, 36. So soalannya, A, zarah manakah ion positif? Okey, B, zarah manakah ion negatif, dan C, zarah yang manakah adalah neutral. So kena ingat semula, kalau bilangan proton sama dengan bilangan elektron, dia akan neutral. Kalau proton melebihi elektron, dia akan menjadi positif. Kalau elektron melebihi proton, dia akan jadi negatif. Kita cek satu per satu. Okey, kalau nak guna matematik pun boleh. So kita tolak saja bilangan proton, tolak bilangan elektron. Okey, kalau P ni dia sama, 4 tolak 4 jadi kosong, jadi tak ada charge. So dia ialah neutral. Okey, dia dalam keadaan neutral. Okey, Q pula. Q bilangan protonnya 12, okey, dan bilangan elektronnya 10. Jadi charge yang ada ialah 12 tolak 10 ataupun bilangan proton lebih tinggi berbanding bilangan elektron. So dia akan jadi charge positif 2 dan dia akan menjadi ion positif. Okey. Seterusnya R. R pula ialah bilangan protonnya 17 dan bilangan elektronnya 18. So dekat sini elektron melebihi proton iaitu 17 tolak 18 jadi negatif 1. So dia akan menjadi ion negatif. Okey, S pula. Protonnya 29, elektronnya 27. Jadi proton melebihi elektron iaitu proton 29 tolak elektron 27, dia akan menjadi positif 2. So dia akan menjadi ion positif. Okey, T bilangan protonnya 35 dan bilangan elektronnya 36. Jadi proton tolak dengan elektron menjadi negatif 1. Dia akan menjadi charge negatif. So macam inilah kita dapat ketahui ion itu ataupun ion atom itu dalam keadaan negatif ataupun positif. Kita tengok bilangan proton dan bilangan elektron, mana satu yang lebih banyak. Alright, contoh soalan yang kedua. Jadual 2 menunjukkan pembentukan ion. Katakan ni ialah atom bromin. Okey. So atom bromin ni mempunyai neutron 45, proton 35 dan elektron 35, charge-nya kosong. Okey. So dia menjalankan pemindahan elektron. Okey, dia pindahkan elektron menjadi ion X.
Okey, ion X mempunyai zarah subatom, neutronnya 45 tetap, protonnya 35 juga tak berubah, tetapi elektronnya berubah menjadi 36. Okey, daripada 35 jadi 36. So kita boleh tengok dekat situ proton dan elektron. So kita tolak saja, kita akan dapat negatif 1. Cas pada ion X ni ialah negatif 1. So soalannya, berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima oleh atom bromin dalam pembentukan ion X? Kita tengok kepada soalannya, ia ialah menerima 1 elektron, daripada 35 elektron menjadi 36 elektron. Bilangan elektron akan bertambah daripada 35 kepada 36. Namakan ion yang dibentuk dan tulis simbolnya. So simbolnya ataupun namanya ialah ion bromida. So bromida Br negatif 1 ataupun Br negatif kecil lah di atas. Okay, alright, itu ialah jawapannya. So kalau awak nak lebih faham, awak boleh cuba jawab soalan yang disediakan. Macam mana caranya? Tekan link di description video, awak akan pergi kepada soalan Google Form. So cuba jawab dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, so seterusnya kita akan belajar 8.3 iaitu sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. So kita akan belajar sedikit kegunaannya, sinaran mengion ni macam mana, sinaran tidak mengion ni macam mana, lebih kepada alfa, beta dan gamma. Jadi jangan lupa sebelah kiri tu subscribe, di sebelah kanan tu tengok video sebelum ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.